Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Salam apa lagi ni? Salam apa? Salam stokin. Ya. Sekarang kau main stokin, isu stokin sekarang kan. Salam stokin, bolehlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mukadimah pada bulan Ramadan. Mukadimah dia mesti cantik saudara. Sebab nak jadi wala'on ni, kita mukadimah bermula mesti dengan cantik. Lepas tu terpulang lah. Lepas tu wala'on kata terpulang. Mukadimah kena cantik. Penampilan kena ulama'. Barulah wala'on akan dengar dan dia akan taat. Jadi saya pun terpaksalah melakukan seperti mana yang dikehendaki oleh wala'on. Terima kasih Mo Syed. Mantap katanya Joe Mikali. Nak jemput apa buat tazkirah boleh jemput, tapi sampul saudara. Saya ni kena panggil saya kena sampul. Kalau tak sampul saudara, saya susah sikit lah. Sebab saya ni ustaz sampul. Boleh panggil saya bergantung kepada berapa tebal sampul yang diberikan. Setiap helaian sampul yang diberikan kepada saya, satu bidadari di syurga. Itu je. Saya tidak ada masalah panggilan saya bagi tazkirah. Tapi tentukan sampul tu. Sampul tu mesti tebal. Tauliah tak penting. Tauliah tak penting, yang penting sampul. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, di zaman para sahabat tidak ada tauliah. Tidak ada tauliah disediakan di zaman para sahabat. Jadi kali ini siapa yang nak minta saya tazkirah, tanya saya tauliah, itu aman fahaman karut marut ajaran sesat. Ini semua orang kata tidak mengikut sunnah. Zaman Nabi dulu tidak ada tauliah. Jadi panggil. Yang penting fulus mesti bagi sampul dekat saya. Baru boleh saya bercakap. Duit minyak saya pergi balik. Duit tol saya. Makan minum saya. Dan duit kena tentukan. Walaupun dia dakwah saudara, tetapi saya sebagai maula, saya sebagai ayatullah, saya juga sebagai apa tadi? Murabbi, saya sebagai apa lagi? Ulama, saya sebagai syekh, macam-macam berbagai lah. Walaupun saya akan menyampaikan ilmu, tetapi saya juga perlu makan. Saya perlu makan untuk hidup. Jadi kalau saya bagi tazkirah, kena tentukan sampul untuk saya. Kalau tidak, saudara ingat saya serban ni, saudara ingat saya dapat free. Saya beli saudara. Walaupun beli kat Shopee sekalipun, tapi kena beli juga. Jangan ingat saya berdoa-doa je turun serban daripada langit. Tak ada. Ini kod saya ni. Ini walaupun saya beli kat bandar saudara. Tapi duit saudara. Bukan boleh pergi bandar tu kata minta dekat dia untuk derma jihad. Tak boleh. Kena beli. Jadi macam mana pun, saya mengucap terima kasih kepada wala'on, wala'untid, yang sudi hadir ke madrasah saya dalam tazkirah pada petang ini. Pakai pun tak betul kata dia. Pakai tak betul tak apa saudara, dan hati betul. Ada ustaz dalam ni kata pakai serban tak betul. Serban tak penting saudara, yang penting hati. Hati kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita cakap terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi duit sampul juga penting saudara. Hati saja tak guna kalau hati kita terus kepada Allah, tetapi kita bercakap orang tak upah kita dengan duit. Jadi bagi saya, golongan-golongan seperti saya ini,
walaupun serban tebal, ya, walaupun saya baca 1-2 ayat Quran, tetapi saya juga perlukan duit sampul. Sebab saya juga manusia biasa. Saya bukannya malaikat yang tidak makan, tidak minum. Saya juga perlu makan, saya juga perlu minum, saya juga perlu isi kereta, minyak kereta dan sebagainya. Jangan semua nak anggap saya nak berjihad. Saya bukan guru pasti. Kalau saya guru pasti, bolehlah saya sebagai sukarelawan. Nak bagi gaji saya 500 boleh, nak bagi gaji 400 boleh, nak bagi 600 pun saya terima sebab saya sukarelawan. Tak bagi gaji pun tak apa. Ya, tak bagi gaji pun tak apa. Yang penting Allah akan kira amalan saya. Ya, seperti mana rakan-rakan saya, para sahabat saya yang jadi sukarelawan dekat Kedah. Ya, dalam kerajaan negeri Kedah. Ya, semenjak bulan 9 dia tidak dapat gaji 8-9 bulan. Ya, tidak ada masalah bagi mereka. Sebab mereka adalah sukarelawan yang bekerja di bawah kerajaan negeri Kedah. Mereka tak dapat gaji 9 bulan. Ya, bukan bermakna mereka tidak mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT. Jadi 9 bulan itu tidak ada masalah, tak ada gaji. Yang penting di akhirat nanti. Di akhirat nanti kamu akan mendapat gaji di sana. Ya, jadi jangan berjadi isu. Tak dapat gaji 9 bulan kat sana pun nak jadi isu. Ya, pemain-pemain bola sepak di Kedah tak dapat gaji. Ya, berbulan dia main bola, berlari-lari tendang bola, berlari-lari tendang bola, jatuh bangun, lari tendang bola, tak ada gaji. Ini semuanya jihad, saudara. Ya, jihad dalam pandangan kami semua, jihad bukan bermaksud ceramah agama saja. Bermain bola pun jihad. Sebab itu tak perlu gaji, tidak ada masalah. Jangan minta-minta gaji, jangan report-report. Ini ada orang pergi report dengan Kementerian Sumber. Tak payah report. Guru-guru pasti tak dapat gaji senyap. Diam-diam. Ya, biar kita berkorban demi agama. Tak payah kita ambil gaji, tak apa. Yang penting pemimpin kita dapat gaji. Ini yang penting. Kita nak utamakan diri kita ke kita nak utamakan pemimpin kita? Kita nak macam mana? Kita ni sebagai pejuang. Ya, kita sebagai mujahidin, mujahadah. Ya, wala untit, wala unta. Ya, patutnya kita semua sebagai pejuang. Kita jangan pentingkan diri kita saja. Kita kena utamakan khalifah-khalifah kita. Siapa khalifah kita? Menteri besar. Ya, kita kena tentukan menteri besar pakai kereta Mercedes, kereta baru. Tentukan dia mendapat kenderaan yang baru sebab Nabi Muhammad sendiri memiliki unta merah, kuda merah. Kuda yang mahal, saudara. Walaupun kuda merah itu bukan daripada duit rakyat. Tak apalah, janji kuda itu kuda mahal. Jadi menteri besar kita, walaupun beli Mercedes itu duit rakyat, itu tidak ada masalah. Yang penting, kenderaan itu mestilah kenderaan yang canggih untuk pemimpin kita. Kita pakai kapcai yang tak ada lampu pun tak apa. Sebab kita akan mendapat kapcai yang hebat di syurga nanti. Bahkan bukan kapcai lagi. Di syurga nanti mungkin kita menaiki burak. Saudara tahu apa itu binatang burak? Binatang burak ni bukan macam kambing, saudara. Bukan macam biri-biri yang seperti hadis-hadis sebut. Burak itu adalah binatang tunggangan yang dinaiki oleh Nabi sewaktu boleh melakukan Isra' wal Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Ini surah menceritakan tentang Isra'. Maha suci Tuhan yang telah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang sekarang ini menjadi peperangan di antara Israel dan Palestin. Di situlah terletaknya Masjidil Aqsa, saudara. Sebab itulah kita berjihad mempertahankan Palestin. Kerana di situ terdapatnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan masjid sebarangan. Masjidil Aqsa bukan macam Masjid Rusila. Masjid Aqsa adalah tempat yang suci, kiblat pertama orang Islam. Kemudian dia tercatat di dalam Al-Quran. Sebab itulah kita mempertahankan bumi Palestin, saudara. Sebab itu kita mempertahankan bumi Palestin. Sebab terdapatnya Masjidil Aqsa. Dah lepas pada kuliah
Islamic Arab pula dah kan. Saya ni tak tentu. Saya punya mauduk kuliah saya, saudara, bukan tentu. Kadang-kadang saya pergi ke parlimen, kadang-kadang saya pergi ke Masjidil Aqsa, tengok keadaan lah, dan tengok keadaan wala-on di sini. Kadang-kadang wala-on ni dia suka cerita-cerita yang bukan-bukan. Kan? Contoh dia apa? Contoh yang baru ni diviralkan, konon-kononnya, ya, Sahibul Hikayat diceritakan konon-kononnya PMX telah baca buku Lucah. Sekarang tengah viral sekarang tu. Baru sebentar tadi saya tengok live. Siapa yang buat live? Webby viral. Siapa Webby viral? Itulah. Yang jantan, tahu apa nak jantan tu. Dia buat live sama dengan siapa? Dengan Papa Berit, Cirit Berit. Tu orang pas, orang lebay. Orang Ana juga tu. Kan? Dia buat live, saudara. Dia cerita pasal PMX baca buku Lucah. Buku Lucah dia. Buku apa? Buku Gabriel Garcia Marquez. Lebih kurang macam tu lah bunyi dah. Kalau saya tersalah dia punya idgham ke, makhraj ke, maaf lah. Sebab saya punya lidah ni biasa membaca Al-Quran saja. Ya, saya tak baca orang putih punya nama ni. Ya. Buku Gabriel Garcia Marquez. Buku dia Until August. Ya, gambar PMX baca buku itu. Gambar tu siapa yang ambil? Bukan gambar curi. Bukan gambar curi. Gambar yang sendiri PMX sendiri upload dalam Instagram dia. Dia upload gambar tu sebab tu dia dalam perjalanan, dalam flight. Dalam perjalanan dia baca buku ini dan dia upload dalam Instagram dia. Maka puak-puak walaon di luar sana, saudara, dia kata ini lauk kita yang terbaik. Sebab apa? Dia kata Gabriel Garcia adalah penulis buku Lucah. Kepala otak dia orang ni, saudara, kuning, saudara. Dia dalam tebal-tebal buku tu dia boleh cari satu ayat yang melibatkan seks. Kan? Dia otak kuning. Bila otak kuning ni dia tengok Al-Quran pun, dia akan belek dalam Quran tu cerita pasal jima'. Walhal dalam Quran ni banyak cerita, betul. Dalam Al-Quran banyak cerita tentang Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran banyak cerita tentang kewujudan Nabi Adam. Dalam Al-Quran cerita ekonomi. Dalam Al-Quran cerita tentang putaran bintang dan bulan matahari. Dalam Al-Quran cerita tentang bagaimana kehidupan binatang menjaga alam sekitar. Dalam Al-Quran juga cerita tentang rumah tangga. Dalam Al-Quran juga cerita tentang hubungan suami isteri. Dalam Al-Quran juga cerita tentang kehidupan anak muda. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Banyak dalam Al-Quran. Tapi bila lebay baca Al-Quran, dia akan belek cerita tentang mandi junub. Dia akan pergi ke situ, saudara. Dalam banyak-banyak 30 juzuk ni, dia akan baca tentang berjunub, berjima'. Ini lebay. Sebab itu bila Anwar baca buku ini, dia kata Anwar baca buku ni karangan orang menulis cerita seks. Tengok. Kan? Dia sendiri tak pernah baca buku karangan orang ni. Dia cuma ambil satu para dalam itu dan dia kata Anwar ni baca buku Lucah. Tak payah kita beli buku tu, saudara. Tak payah kita beli buku tu. Kalau kita ada otak dan akal dan fikiran, secara logiknya, saudara, logik tak akal kita, tak payah Perdana Menteri lah. Dia orang ada nama. Dia seorang Perdana Menteri, ya, seorang bekas Presiden ABIM, pengasas ABIM. Dia orang yang punya roh Islam, dikenali oleh dunia luar, dunia barat, dunia Islam kenal dia. Dia pemimpin. Kita ni, yang orang tak kenal kita ni, yang tak siapa kenal kita ni, kalau kita nak baca buku Lucah, nak ke kita baca di public? Seolah-olah macam buku ni kan? Katalah ini buku Lucah. Sengaja kita baca dekat public. Kemudian kita ambil gambar, kita masuk pula kat Instagram kita. Bodoh ke tak bodoh kerja macam tu? Bodoh. Itu dari segi logik. Logik akal. Tapi walaupun dia tak kira, saudara. Dia kata Anwar baca buku Lucah. Dia pun tunjuk gambar. Pada gambar itu Anwar sendiri yang ambil. Anwar sendiri yang upload dekat Instagram dia. Kalau ikut akal, Anwar baca buku Lucah, dia ambil gambar, nampak tajuk buku tu penulis buku itu, dan dia tayang kepada orang.
logik akal. Saudara, takkanlah kita jadi walaon sampai tahap bodoh macam itu. Nak percaya dengan Wabi Viral tu, saudara, dia nak berdebat dengan Rafizi pun dia tak ada telur. Cabar Rafizi berdebat bukan main. Bila dia jemput tak nak datang. Kononnya pentas itu bukan pentas debat. Nak pentas macam mana lagi? Nak suruh debat dalam parlimen. Jadi ahli parlimen lah YB Viral. Jangan guna nama YB aja. Bertanding takut. Nak pakai YB. Bertanding takut hilang deposit. Kemudian nak berdebat dengan ahli parlimen. Bila Rafizi sahut cabaran kamu berdebat itu pun dah 1000 rahmat dah. Bukan senang kamu ditawarkan oleh seorang timbalan Presiden Keadilan, ahli Parlimen Pandan, Menteri Ekonomi, Menteri Kanan. Nak layan kamu sebab kamu banyak sangat bercakap. Jom kita berdebat. Tapi alasan dia ini pentas apa ni, podcast ni bukan debat, dia kata. Nak debat kat mana lagi? Kat parlimen. Nak parlimen boleh. Kamu kena bertanding dulu lah. Bertanding dulu ahli parlimen. Tapi ada orang undi kamu ke? Oleh kerana kamu takut nak bertanding dan kamu tahu kamu tidak layak untuk jadi wakil rakyat, maka kamu gunakan perkataan YB juga. Tapi YB Viral. Ini berkokok hari ni. Ini yang menjadi sembahan kepada wa'alaun hari ni. Keluar je dia mulut YB Viral, semua percaya betul. YB Viral kata Anwar baca buku lucah. Oh betul. Wah, Anwar baca buku lucah. Anwar baca buku lucah. Mana dia? Tu gambar tu. Siapa ambil? Dia sendiri ambil. Siapa yang viral kan? Dia sendiri viral. Ya Habibi, ya Habibi. Otak ada. Bulan puasa buat live semata-mata nak fitnah orang. Ni tadi dia buat live sama dengan Papa Cirit Berit. Dia berdua tu. Bulan puasa tu lah. Dia boleh fitnah Perdana Menteri. Konon-kononnya baca buku lucah. Kan? Dia sebenarnya penulis buku tu Gabriel Garcia Marquez. Dia adalah seorang sastrawan. Saya pun tak baca buku dia. Saya mendapat Google sikit latar belakang lah. Dia seorang sastrawan. Kalau saudara nak tahu tentang kisah, saudara boleh buka panjang ulasan yang dibuat oleh Fatih Aris Omar. Saudara buka Facebook Fatih, F-A-T-H-I, Fatih Aris Omar. Saudara buka Facebook dia, dia menceritakan tentang latar belakang penulis buku itu. Apa sebenarnya penulis buku itu? Apa buku-buku tulisan dia? Dia seorang sastrawan, itu yang jelas. Dia bukan seorang penulis buku lucah. Seorang sastrawan. Tapi kat Habib Viral nak cari bahan lucah dalam tu, dia pergi cari korek-korek. Dalam Al-Quran pun ada cerita tentang seks. Dalam Al-Quran pun ada cerita tentang hubungan laki dan perempuan. Tapi kalau kamu minat tentang itu saja, baca Al-Quran cuma nak belajar bab mandi wajib aja, bab berjima aja, beratlah macam ni. Beratlah. Banyak lagi ilmu-ilmu dalam Quran tu yang penting-penting. Kamu tak nak baca, kamu tak nak faham. Dalam Quran tentang menceritakan tentang dosa besar memfitnah, kamu tak nak belajar. Dalam Quran menceritakan bagaimana betapa dosanya orang yang khianat, kamu tak nak baca. Yang kamu baca cerita berkenaan dengan perkara yang kuning-kuning, perkara-perkara yang melibatkan dalam kain. Anda minatlah. Sebab itu otak tu tak pernah berkembang. Otak kotor. Jadi Gabriel Garcia Marquez ini, saudara, dia lebih kurang kalau kat Malaysia ni macam Shah Non Ahmad, sastrawan, macam Osman Awang. Kalau saudara baca buku Shah Non Ahmad yang ditulis tajuk Shit. Shit. Tajuk Shit tu apa? Taik lah. Tajuk pun dah kotor dah, saudara. Apakah kita nak kata Shah Non Ahmad ni seorang pelucah, pengotor? Tak. Kalau orang ada ilmu, dia baca buku Shah Non Ahmad, banyak manfaat, banyak ilmu dalam buku-buku dia. Walaupun tajuk dia agak kasar, shit. Tapi kalau baca buku shit itu, dia menceritakan tentang bagaimana kerajaan yang korup, kerajaan zalim, kerajaan yang melakukan sesuatu perkara yang tidak layak dilakukan oleh seorang pemimpin Islam. Ini yang terkandung dalam buku shit. Jangan baca tajuk aja. Wanaon bodoh-bodoh. Dia memang suka baca tajuk. Ilmu tak nak cari. Yang kotor pergi dikutip. Ni jenis mata lalat. Mata lalat dia nampak taik aja.
Dia tak pergi benda-benda yang baik. Mana ada lalat pergi dekat makanan-makanan yang bersih? Lalat tak pergi. Dia pergi tempat makanan basi, bangkai. Ni walaupun dia nampak buku tu, dia terbayangkan kuning. Otak dia kuning. Jadi saya nak bagi tahu saudara, sebelum saudara dikuningkan otak dia oleh walaun-walaun ini, saya nak jelaskan, saudara boleh beli sendiri buku, boleh google sendiri buku. Siapa dia? Gabriel Garcia Marquez. Saya kalau sebut macam tu dah macam orang Spanyol dah, saudara. Kan? Jadi macam saya sebut tadi, nak tahu latar belakang tentang penulis buku itu dan cerita tentang yang diviralkan tentang Datuk Seri Anwar boleh baca itu, saudara boleh buka Facebook Fathi Oris Omar. Fathi dia seorang wartawan lah, penulis. Dia seorang penulis dan dia tentunya mahir. Dia tahu, dia kenal siapa dia, Gabriel Garcia ni. Jadi kita kena banyak dapat maklumat, saudara. Saya ni pun jenis malas baca juga, tapi saya tak rasa bodoh macam Muhammad. Saya jenis malas baca juga, saudara. Tapi saya tak mudah melatah. Kita tak perlu nak buang duit nak beli buku itu. Kalau kita gunakan akal kita, yang logik pun, kita tahu bahawa ini merupakan fitnah jahat yang dilakukan oleh puak-puak perikatan yang sekarang ini mereka cukup sakit hati kerana cita-cita mereka nak jatuhkan kerajaan gagal dan terus gagal. Langkah mereka terus gagal. Langkah demi langkah mereka terus gagal. Langkah demi langkah semuanya gagal. Angan demi angan semua berkecai. Selamat tinggal wahai lebay-lebay. Ingat Sanusi je boleh karaoke. Ana pun sebagai maula pun Ana boleh karaoke, saudara. Jadi sebab itulah hari ini kalau kita tengok, mereka dah tidak ada lagi modal yang besar-besar untuk mereka ketengahkan, nak menjejaskan nama baik kerajaan perpaduan. Sebab itu kita tengok sekarang ni, dia main kutip-kutip bangkai-bangkai tepi-tepi jalan untuk mereka jadikan modal dia.